Assalamualaikum. Sekarang saya akan memberitahu bagaimana untuk ahli subkomiti menyemak dokumen yang terdapat di GD. Ya. So pada mula-mula sekali, pergi ke folder subkomiti 2021, kemudian klik kemudian klik bilangan 2 2021. Okay. So di dalam folder ini terdapat beberapa folder unit bidang yang kalau dilihat di skrin 1 hingga 3 dan kemudian ada bahan rujukan, folder bahan rujukan untuk ahli subkomiti, folder contoh komen subkomiti bagi tahun 2020. Okay. Jadi kita mulakan dengan kita klik dulu folder unit bidang. Untuk ini kita pilih, kami pilih UPK lah. Ya. Baik, di dalam folder ini terdapat beberapa lagi dokumen-dokumen seperti maklumat khusus, folder maklumat khusus, dokumen kertas kerja MLKJK, program information, CAD, perubahan maklumat program serta lampiran senarai semak. So untuk memulakan semakan itu, klik lampiran A senarai semak. Okey. Di dalam senarai semak ini terdapat tas-tas yang perlu tuan-tuan dan puan-puan ahli subkomiti laksanakan. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam senarai semak ini perlu diisi nama ahli subkomiti, ya, nama program yang disemak dan kemudian kalau dilihat ada 4 perkara yang perlu kita lihat. Pertama ialah dokumen kertas kerja sekiranya ada. Okay. Kemudian kalau dilihat lagi ada dokumen maklumat program ataupun program information. Bawah lagi ada dokumen CAD, cost alignment table. Seterusnya dokumen perubahan maklumat program. Okey, itu saja. Ya. Baik. Untuk memulakan semakan, kalau dilihat situ tuan-tuan perempuan, dokumen, ada 2 dokumen yang perlu dilihat bersama-sama. Okay. So, bagi semakan dokumen kertas kerja dan juga program information, hendaklah dilihat secara berkumpulan. Sebab tu kalau dalam tu ditulis group task. Ya. Selepas ini, selepas tuan-tuan dan perempuan telah berbincang secara berkumpulan, tuan-tuan dan perempuan akan bukan. Apabila kita melakukan group task ni sebenarnya tuan-tuan perempuan akan dipecahkan kepada breakout rooms mengikut program, ya. So maksudnya akan ada breakout rooms lah, ya. Jadi hendaklah membincang ataupun go through kertas kerja serta program information bersama-sama ahli kumpulan, ya, ahli subkomiti itu, supaya dapat kefahaman yang baik tentang struktur program berdasarkan requirement badan akreditasi. So apabila kita buat group task ini, bukan saja ahli subkomiti tetapi juga boleh berada dalam grup itu adalah penggubal dan juga pegawai unit bidang, ya. Okey. Baik. Seterusnya kalau kita lihat semula tadi untuk apa tadi tu, lampiran senarai kertas kerja tu. Okey. Yang ini bolehlah dilihat, ya. Ini adalah kertas kerjanya. Tuan-tuan perempuan perlu semaklah semua yang ada di situ. Okey. Dan yang paling penting sekali, kena lihat itu tadi. Perubahan, tak silap saya tadi. Mana tadi, doktor? Perubahan. Okey. Baik. Okey, tak apa. Okey, tutup. Kita pergi balik kepada lampiran senarai semak tadi. Lampiran senarai semak dulu. Okey. Jadi kalau dilihat untuk memudahkan tuan-tuan perempuan, dalam lampiran senarai semak tu telah diberikan apakah benda-benda yang perlu disemak. Contohnya kalau di sini untuk kertas kerja, those are the things. Kalau dekat dokumen program info, tengok ke bawah lagi. Yang ini adalah semua perkara yang perlu disemak lah, ya.
Jadi untuk menyenangkan tuan-tuan perempuan go back and forth between senarai semak dan juga dokumen lain tu, dicadangkan supaya membuka separate tab. Ya. So contohnya ada tab untuk senarai semak, tab untuk dokumen CAT, program information dan juga perubahan maklumat program. Okay. Baik. So sekarang ni kita tengok kepada program information. Saya akan menceritakan bagaimana untuk kita memberikan komen. Ya. So apa yang perlu dibuat ialah di sebelah kanan atas, okey, akan dilihat ada ikon plus. Jadi kalau kita lihat di sana dia akan di hover add a comment. Okey, so klik situ. Klik ikon plus itu dan tuan-tuan akan lihat komen biru di tengah skrin. Nampak tak? Highlight an area to comment on. Jadi apa yang kita buat ialah kita kena highlight on perkara yang kita nak komen. Contohnya di sini kita nak komen on objektif program itu, ya. So kita highlight dan kalau dilihat di situ secara automatik di sebelah kanan akan keluar kotak komen bersama nama tuan-tuan perempuan. So di sini kalau ikutkan nama Dr. Sakinah lah sebagai subkomiti, ya. So di sana you komen lah apa yang sepatutnya you letak, ya. Sepatutnya. So ini adalah komennya untuk objektif program di mana kita lebih sesuai diletakkan selepas beberapa tahun bergraduat dari program tersebut, graduan berupaya. Ini adalah what you call it, komen bagi OP, ya, ataupun program objektif, ya. Okey, setelah itu penggubal ataupun pegawai unit bidang perlu membetulkan kesalahan dengan cara memberikan komen lah, ya. Jangan tekan butang resolve, ya, sebab kalau ditekan butang ini akan menghilangkan komen. Oleh itu susah untuk ahli subkomiti menyemak kemudian sama ada pembetulan telah dibuat. So apa yang perlu dibuat ialah klik kepada komen tersebut dan tulis pada ruang kotak reply or others. Okey. Setelah itu tekan reply. Dan komen tersebut akan dipublish ataupun dicetak. So kalau di sini Puan Hainan ini ialah penggubal lah, ya. So di sana itu adalah tindakan daripada penggubal. Setuju, diambil tindakan. Dan di sini mungkin boleh juga ahli subkomiti komenlah mengatakan terima kasihlah di atas pembetulan yang telah dibuat itu. Okey, sekarang kalau kita lihat kepada senarai semak tadi. So pergi balik tab senarai semak tadi. Okay. So kalau dilihat di sini untuk maklumat program ini, itu adalah perkara-perkaranya. Yang paling penting sekali ialah, cuba tengok nombor 12, tak silap saya. Nombor 12 itu penting untuk kita pastikan bahawa taburan kognitif dan praktikal SLT mengikut keperluan badan akreditasi seperti berikut. So diberikan Roman numeral 1 hingga berapa tu? Hingga 6, ya. Jadi katakan program yang kita nak lihat itu tadi ialah program SKE, ya, tak silap saya, dan dia mengikuti akreditasi ataupun TTEC, ya. So kita tengok kepada 5. 5 tadi mengatakan bahawa diploma dan CJ TTEC minimum 60% SLT credit unit untuk practical komponen dan minimum 20% SLT credit untuk teori komponen. Okey. Turun. Tengok kepada okey. Besarkan situ. Okey, untuk membesarkan itu mungkin kecil, ya. Kita tekan plus tu, ya. Bagi besar sikit. Okey. Sekarang kita tengok kepada itu pembahagian C dengan P tadi. Adakah ia comply dengan keperluan program tadi? Ya, because sekurang-kurangnya 60% adalah amali tadi, kan? So kalau tengok di sini pass.
So mungkin di situ kena bagi sedikit komen tadi. Kena klik add comment, yes, highlight, menyatakan bahawa ratusan ini mengikut memenuhi kehendak ataupun okey. Kita. So dengan ini yang paling penting sekali, ya. Sekarang kita tengok pula kepada dokumen yang kedua, iaitu course alignment table CAT. Kita klik. Okay. Ni pun kecil kan? So kita besarkan dengan cara tekan plus tu. Okey. Okay. Untuk CAT ni, kalau kita tengok balik kepada senarai semak tadi, yang paling penting ialah pertama sekali ialah terdapatnya penjajaran antara CLO, kaedah PDP dan juga jenis pentaksiran. Okay. Kalau dia tengok kepada perkara-perkara lain, itu nombor 6. Tengok nombor 1. Ini semua kena check jugalah. Taburan, CLO, PLO. Okay. Untuk kita melihat taburan CLO versus PLO itu tadi, yang paling senang sekali kalau kita tengok kepada CAT tadi, kita tengok terus kepada grafnya, iaitu berada di bawah. Okay. So ini adalah taburannya untuk kita lihat sama ada taburan khusus tu adalah holistik ataupun bersesuaian atau tidak. Ya. So kalau kita tengok di sini sekali imbas kita dah boleh nampak. Kalau kita baca yang tadi particular kat Excel tadi mungkin tak nampak. Ya. So ini bagi program-program di bawah MQA boleh tengok ni lah bilangan CLO yang menyokong MQF cluster. Dan sekiranya untuk melihat tengok ada graf apa lagi? Yang atas ini adalah lebih kepada CLO yang menyokong domain taksonomi, ya. Dan paling atas sekali CLO yang menyokong PLO. Yang ini saya rasa amat penting untuk ETEC dan juga program yang ETEC dan TTEC kerana dia memang mapping terus kepada PLO dia yang dah fix tu, ya. So kalau tengok di sini kita nampaklah satu PLO tidak di-address, iaitu PLO 7. So mungkin kita nak, kalau kita nak query apa-apa, mungkin kita boleh highlight dan tanyalah kot, ya. Okey. Baik. So disebabkan dalam kita punya kumpulan tadi, breakout rooms tadi, ada ada jawatan pegawai, ada pengubal juga dan juga pegawai unit bidang. Sekiranya kita nak tanya, masa ni boleh, ya. Sebab masa ni memang untuk program info tadi dan juga apa tadi saya kata tadi, kertas kerja tadi, kita buat secara grup. So di situ kita boleh berinteraksi lah, tanya kenapa tadi PLO 7 tak address and so on lah, ya. Okey. Baik. So untuk CAT ni tadi, kalau ikut kita punya senarai pembahagian tugas, telah diberikan beberapa pensyarah untuk melihat, ya. So yang itu mungkin mengikut kebijaksanaan bagi setiap kumpulan ataupun ketua untuk membahagikan lah, okay? Siapa yang akan tengok apa and so on lah, okay? So yang boleh besarkan sikit tak? Okay. So di sini yang paling penting kena tengok alignment. Katakan ambil satu kursus, satu lajur kursus tu, okay? Contohnya kalau tuan-tuan perempuan kena lihat satu kursus ni, okay? Kena pastikan bahawa daripada segi kredit tu betul ke tidak tadi, ya. Sebab SLT-nya ada di hujung kan tadi. Untuk kita mengira SLT, adakah di hujung sekali? Yes. So daripada situ kita kena counter balik lah. Tengok betul ke tak SLT hours tu. Dan kemudian kita kena tengok pula CLO-nya. Adakah dia sejajar dengan aktiviti pembelajaran. Okay. Contohnya di sini, kalau tengok memang penat sikit lah tuan-tuan perempuan, ya. Kena pergi sebelah kanan tu. Okay, tengok. Adalah di situ. So check, pastikan bahawa teaching dan learning method itu adakah sejajar dengan CLO, begitu juga dengan assessment dan juga weightage, ya. Boleh tak kita pergi kepada senarai semak tadi? Okay.
Senarai semak sini, cuba kita tengok satu persatu ya. Pastikan nombor 1 taburan, yang ni rujuk graf. Nombor 2, pastikan CLO menyentuh semua kluster untuk program MQA saja, ya, penting. 3, pastikan CLO sejajar dengan PLO, PO dan MQA. Nombor 4 tu penting juga tu, pastikan CLO dirangka dengan baik, iaitu mempunyai 3 daripada 4 perkara berikut: verb, skill, substance dan konteks. Sekiranya perlu merujuk, rujuklah ke mana tadi, lampiran mana tu. Kita pergi balik kepada kita punya GD tadi. Boleh kita rujuk kepada bahan rujukan ahli subkomiti. Cuba klik. Di dalam itu terdapat tata cara untuk penggubalan CLO. Dan juga tadi pun kalau ada masalah untuk menggubal PO and so on tu, boleh tengok dekat tata cara penyediaan maklumat program. Cuba klik tata cara penggubalan CLO tu. Kalau kita lihat nanti, dia akan ceritakanlah dan memberi contoh bagaimana untuk kita craftkan CLO tu. Ada tak sini? So inilah cara untuk kita craft lah, di mana kalau kita lihat di situ. Okay. Yang merah itu ialah the verb. Tadi kan kita kata 3 daripada 4 kan tadi. Mesti ada verb, mesti ada yang biru ialah skill. Kemudian substance ialah yang color green ni. Dan yang lebih baik lagi sekiranya ada konteks. Seperti CLO 3, semua ada. Ya? Tapi kalau tak ada pun tak apa, sekurang-kurangnya 3 daripada 4. So ini adalah caranya. Ya? Okey. Kita pergi balik kepada senarai semak tadi. Okey, apa lagi kita perlu tengok? Pastikan penentuan CLO mengambil kira nature kursus tersebut. Ini penting, ya. Sebab contohnya bagi kursus matematik, CLO lebih cenderung kepada outcome kognitif. Manakala bagi kursus bahasa Inggeris, CLO lebih cenderung kepada outcome afektif. So, ini kita perlu lihat apabila kita nak craft CLO tu, ya. Dan juga contoh lagi, kursus pengenalan. Kalau kursus tu lah kursus pengenalan semester 1. Tetapi kalau dilihat pula, semua CLO adalah menguji praktikal saja. Tentulah tak kena kan, sebabnya ia adalah kursus pengenalan. So sepatutnya letakkanlah elemen C juga di dalam CLO kursus itu, ya. Baik. Jadi apabila itu berlaku, kenalah petakan balik kepada PLO, domain taksonomi, kluster dan sebagainya. Yang itu perlu dilaksanakan. Okey. Apa lagi? Yang ini adalah untuk yang merah ni ditandakan merah sebab penting, ya. Kursus kena sejajar dengan semester. Apa lagi? Kena sejajar dengan kaedah PDP. Yang ni tuan-tuan perempuan boleh bacalah dekat senarai semak tu, ya. Nombor 7, pastikan beban pentaksiran pelajar diagihkan dengan berpatutan mengikut kursus semester. Okey, so yang ni boleh dilihat. Pastikan jumlah SLT untuk setiap kursus adalah tepat. Semak verb, apa lagi? Pastikan pemberat. So yang ini adalah cadangan-cadangan kita lah berdasarkan kepada subkom yang lepas, dan sekiranya ada cadangan lain, masukkanlah di bawah lain-lain tu, type je di sana. Dari perubahan maklumat program, apa yang tuan-puan perlu semak ialah maklumat di peratus di laporan penuh, laporan pengiraan ini, iaitu di bahagian sini, peratusnya adalah sama seperti apa yang dinyatakan dalam kertas kerja. Okey, ini kertas kerja. Di sinilah. Okey. Maklumat di laporan penuh juga ada peratus, nilai peratusnya juga sama, mesti tally di laporan pengiraan dan juga laporan penuh. Okey, dan di main page-nya ialah maklumat yang dinyatakan di sini juga adalah tepat. Contohnya, program ini tidak melibatkan perubahan kredit. Okey. So dia letak kosong lah kat sini, tidak terlibat perubahan kredit. Dan seterusnya sampai ke bawah lah. Okey, daripada A sampai ke K. Okey, bagi kategori perubahan struktural PEO, apa yang perlu disemak ialah status PEO selepas pembaikan ini, statusnya adalah betul dan tepat. Sekiranya dimurnikan, seperti contoh ini. Okey, kemudian pastikan color codingnya adalah betul. Okey, merujuk kepada legend yang berada di bawah.
jadual tersebut. Serupa juga dengan perubahan struktural bagi PLO. Okey, mohon semak status PLO selepas penambahbaikannya. Adakah status yang dinyatakan betul dan tepat? Okey, sama ada ditambahkan ke atau digugurkan atau dimurnikan. Juga color coding untuk skill pernyataan PLO sebelum dan selepas penambahbaikan. Okey, color codingnya adalah betul dan tepat. Okey, manakala perubahan struktural CLO pula. Okey, maklumat-maklumatnya juga yang diberikan adalah tepat. Okey, contohnya kredit dan sebagainya sama seperti apa yang di dalam struktur lah. Okey, di sini ni adalah sama seperti dalam struktur jam kreditnya. Okey, status khusus selepas penambahbaikan juga yang dinyatakan juga adalah betul dan tepat. Okey, status ini. Itu status khusus. Status CLO-nya juga disemak. Sama ada apa yang diisi itu juga adalah betul dan tepat lah. Okey, itu sahaja untuk semakan berkaitan perubahan maklumat program. Di bahagian structural CLO ni, okay, dia ada khusus common ataupun disiplin sajalah. Okay, pastikan khusus yang diletak tu adalah di bahagian yang betul lah. Kalau khusus common di kolom common, di row common. Kalau di khusus disiplin di row disiplin. Untuk makluman khusus elektif tidak perlu diambil kira dalam pengiraan peratus perubahan maklumat program. Baik, jadi setelah ahli subkomiti menyimak, kemudian komen-komen tersebut akan di-share dengan unit bidang, pegawai unit bidang dan juga penggubal, dan mereka perlu melihat dan membetulkannya ya. Tapi perlu juga diingat jangan betulkan di CAT saja, kena betulkan juga di program info ataupun kos info yang berkenaan ya. Supaya kita nanti tak adalah untuk mengiratkan ralat-ralat and so on lah. So itu sajalah cara untuk kita membuatkan semakan. Okey, terima kasih.